Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung lagi kelas kita pada surah Al-Baqarah. Insya-Allah kita ulang lagi dari ayat yang pertama surah Al-Baqarah. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan sekalian alam. Dialah Allah yang maha agung, yang maha berkuasa, ya, yang menamakan dirinya dengan nama-nama yang indah. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian rasul, penutup sekalian nabi. Dialah makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan pertama memasuki syurga Allah, dan daripadanya lah, ya, kalau di bawah liwatnya lah, di bawah panjinya lah, kita berharap kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Selawat dan salam juga atas keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang kita baca tadi surah Al-Baqarah, kita masih lagi pada ayat yang ke-3, iaitulah tentang sifat orang-orang yang bertakwa.
di mana Allah Subhanahu wa taala setelah daripada menamakan, memberikan satu istilah, bahasa kita sebut istilah lah, iaitulah istilah muttaqin. Setelah daripada Allah taala sebut hudal lil muttaqin, maka Allah menyatakan sifat-sifat muttaqin itu. Kita dah baca sebelum daripada ni, yang pertama iaitulah allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka itulah orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Dan beriman kita dah jelas apa maksud iman. Iman itu adalah kepercayaan yang mendalam, yang ada di dalam hati seorang manusia, sehingga dia menatijahkan amal perbuatan yang memberikan ataupun yang membantu dia kepada apa yang dia percaya. Baik. Dan iman ni juga kita dah jelaskan bahawa ta'rifan dalam ahli sunnah wal jamaah ialah sesuatu yang ada di dalam hati dari kepercayaan yang terzahir di lisan dengan iqrar dan juga syahadah, dan diterjemahkan dengan anggota melalui amalan-amalan. Al-iman dipanggil at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarih. Iman itu percaya dalam hati, berikrar dengan lisan, dan beramal dengan anggota. Baik. Tentang perkara yang seterusnya, iaitulah al-ghaib. Al-ghaib ni juga kita dah jelaskan sebahagiannya pada minggu yang lalu. Al-ghaib, kata di Anas bin Malik atau Ar-Rabi' bin Anas dari Abil Aliyah, kita juga dah sebut bahawa kata dia yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqaihi wa yu'minuna bil hayati ba'dal mamat wa bil ba'thi fa hadha ghaibun kulluh wa kadzalika qala Qatadah bin Di'amah As-Sudusi. Ulama tafsir kata apa? Iman dengan ghaib tu merangkumi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Bagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله, sehingga akhir ayat. Okey. Jadi ini antara benda gaib yang kita percaya. Paling utama ialah Allah. Yang gaib nombor satu sekali, gaib dari sudut makna kita tak nampak, adalah Allah Azza wa Jalla. Yang ni mustahil dilihat oleh manusia selama mereka hidup atas muka bumi. Nabi Musa AS pernah minta dengan Allah, arinallah jahrah, ya Allah, tunjukkan dirimu kepada kami secara terang-terangan. Sebab apa? Sebab ini permintaan orang Yahudi kepada Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa AS setelah Nabi Yahudi minta, dia waktu bermunajat kepada Allah. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa pun minta dengan Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, tunjukkanlah dirimu kepadaku supaya aku boleh melihat kepadamu. Selama ni Nabi Musa boleh cakap dah, dia boleh bercakap dengan Allah tapi tak nampak Allah. Jadi Nabi Musa mintalah, boleh dah nak tengok. Allah Ta'ala kata, qala lan tarani, wahai Musa, kamu tak akan dapat tengok aku, walakin inzur ilal jabal, tapi mu tengoklah kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung tu kekal pada tempat dia, kuat, mampu untuk tengok, maka kamu akan boleh tengok.
Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi apabila Allah Taala tajalli, memperlihatkan, membuka hijab, tak tengok lagi pada Nabi Musa pun tak tengok. Tajalla rabbuhu lil jabal, kepada gunung itu, ja'alahu dakka, maka hancur berkecailah gunung. Wa kharra Musa sa'iqa, dalam Quran Allah Taala sebut maka Nabi Musa jatuh dan pengsan. Falamma afaqa, apabila dia sedar, falamma afaqa qala subhanaka inni falamma afaqa qala subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Apabila dia sedar, dia kata, ya Allah, aku taubat kepadamu. Taubat kerana apa? Ketelanjuran nak minta tengok Allah Azza wa Jalla. Dan selama ni dia boleh cakap dah dengan Allah. Lalu dia kata, aku jadi orang pertama di kalangan orang yang beriman. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemuncak benda ghaib adalah Allah. Bersangkutan dengan Allah ialah segala perkara yang berhubung dengan syariat Allah. Tentang dosa, tentang pahala, tentang malaikat yang ada, tentang kitab yang diturunkan, tentang Nabi bagaimana diutuskan. Cumanya ada beberapa kepada keimanan ni, makna kita tengok Nabi tu, kita nampak dia orang hak nampak lah, hidup dengan sahabat. Tapi wahyu hak datang kepada Nabi tak nampak. Sebab tu dia terpaik pada keimanan. Malaikat hak mari tu kita tak nampak. Sehingga mereka tak kata, kenapa Allah tak jadikan malaikat itu sendiri sebagai utusan dia kepada kita? Kita nampak turun daripada langit, kemudian dia datang kepada kita, bagi Quran kepada kita, lagi bagus. Allah Ta'ala kata, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Allah Ta'ala kata, kalau kami nak turunkan malaikat pun untuk utusan pada kamu, nescaya kami akan jadikan dia sebagai manusia seperti kamu juga. Dan tetap juga orang kafir akan menolak dia sebagaimana dia menolak Rasul dari kalangan manusia. Akan berlaku kepada mereka apa yang berlaku. Pasal apa? Sebab ghaib ni benda yang berkait dengan keimanan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka beriman kepada Allah pun ghaib. Beriman kepada malaikat ghaib, kita tak tahu. Nabi bagi tahu kepada kita ada malaikat yang hadir dalam majlis ilmu, kita tak tahu. Kita tak nampak, cuma kita yakin sebab Nabi bagi tahu. Kita beriman dengan apa lagi? Dengan kitab-kitabnya. Quran ni turun daripada langit. Kita beriman. Walaupun kita tak nampak dia turun, walaupun kita tak hidup zaman penurunan Quran, tapi kita yakin bahawa setiap huruf yang ada dalam Quran ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Orang pun tak percaya, dia kata apa? Ni Muhammad reka ni, Muhammad tulis ni. Kita dah. Wa malaikatihi wa kutubi wa rusul, dan rasul-rasul. Bukan setakat beriman dengan Nabi Muhammadnya, beriman dengan semua nabi-nabi yang diutus sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang kita tahu nama dia atau yang kita tak tahu nama dia. Jadi istimewanya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang beriman dengan benda gaib ni, dia beriman malah sesuatu yang belum lagi berlaku. Dia tahu benda gaib, sesuatu yang belum lagi berlaku, khabar masa depan. Makna pas kita mati nanti kita tengok, kita tanam kubur, tanam orang dalam kubur, itu kita tengok biasa, tak ada apa pun, masuk jenazah tanam. Tapi kita beriman setelah daripada kita tinggalkan dia, kubur tu akan menyempit. Nabi bagi tahu. Kita beriman waktu tu akan datang kepadanya malaikat. Kita beriman bahawa malaikat akan membangunkan dia, dan malaikat akan bertanya kepada dia 3 soalan: man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka. Kita beriman juga apabila dia dapat jawab dengan jawapan yang baik, bahawa Allah Ta'ala akan lapangkan balik kuburnya yang tadi sempit, kemudian dilapangkan balik sehingga
menjadilah dia sebahagian daripada taman-taman syurga. Kita beriman juga bahawa bila orang tu dia tak boleh jawab soalan malaikat dan dia kufur kepada Allah selama dia hidup, maka kubur tu akan tetap sempit, menyempit sehingga berselisih tulang rusuknya antara satu sama lain. Kita beriman walaupun bila kita gali kita nampak macam tak ada. Ghaib. Sebahagian orang mengingkari fitnah kubur, mengingkari azab kubur, mengingkari hari kebangkitan. Kita bukan setakat pada hari kubur tu, kita beriman setelah satu waktu nanti orang yang masuk dalam kubur akan dibangkitkan kembali di hari akhirat. Dan ini perkara belum lagi berlaku tapi kita beriman dengannya. Dan kita yakin Nabi bagi tahu setelah daripada bangkit daripada kubur, maka mereka akan dihimpunkan di padang mahsyar, kemudian diadili, kemudian sampai syurga, sampai kita akan baca banyak lagi cerita tentang benda-benda gaib yang ada dalam Quran. Tapi antara key yang paling utama ialah pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada orang yang membawa wahyu itu kepada kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tolak dua ni, maka dia akan tolak semua orang panggil asas-asas agama tu. Rukun-rukun tu kalau tak beriman kepada Allah. Nombor satu, yakin tak Tuhan ni ada? Ada. Dia pencipta langit dan bumi? Ada. Lepas tu kita yakin bahawa Tuhan yang mencipta tu telah memilih dari kalangan manusia sebagai utusan dia, dan utusan dia untuk kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beriman dengannya dan dengan apa segala apa yang dibawa oleh baginda. Dan inilah hak Nabi yang paling utama kepada kita. Hak Nabi yang paling utama ialah beriman dengan semua benda gaib yang Nabi bagi tahu kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hak Nabi yang paling utama ke atas kita adalah beriman dengannya, beriman dengan apa yang dia bawa, dan mentaati baginda pada apa yang baginda perintahkan, serta meninggalkan apa yang baginda larang. Itu hak Nabi paling utama. Bukan sebaliknya. Kita hari ini berada dalam syahr Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, bulan yang disepakati sebagai, atau bulan yang disebut sebagai kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita berada pada hari Isnin, hari yang disepakati sebagai hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada kita yang kita sayang. Dan memang Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, hari Isnin. Cuma tarikh tu ulama selisih pendapat. Masyhurnya ialah bulan 12 Rabiul Awal. Semalam lah. Tapi 12 Rabiul Awal ni juga muslimin dan muslimat, ada 3 perkara sebenarnya yang berlaku dalam 12 Rabiul Awal berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perkara besar. Perkara pertama, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang masyhur. Kenapa kita kata menurut pendapat yang masyhur? Sebab ulama tidak sepakat. Ulama tidak sepakat Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal. Cuma yang tahu hari Isnin dalam bulan Rabiul Awal tahun gajah. Berapa hari bulan? Ulama tak sepakat. Masyhur. Maknanya ramai orang kata 12 Rabiul Awal. Tapi dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, seorang ulama daripada India, dia menulis kitab, nama kitab dia Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab ni telah memenangi anugerah penulisan sirah Nabi peringkat antarabangsa. Dia jadi Johan kitab sirah Nabi peringkat antarabangsa.
kerana ketepatan faktanya dan susunannya yang elok, dan juga dia membentangkan sejarah Nabi yang benar dan juga membentangkan apa khilaf yang ada. Maka dalam pandangan dia, dalam dia ambil kitab tu, dia bagi tahu tentang tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pandangan yang masyhur 12. Ramai orang kata 12. Tapi tak sepakat. Sebab apa tidak sepakat? Sebab ada juga orang buat kajian melalui kiraan takwim. Kiraan takwim ni kita boleh tengok hari sekian-sekian hari bulan, hari apa. Dan contohnya kita kata fulan, seseorang tu dia lahir pada tanggal 31 Ogos 1957, hari kemerdekaan. Ataupun tidak lahir pun kita tahu. Hari kemerdekaan Malaysia pertama pengisytiharan dia pada 31 Ogos 1957. Hari apa hari itu? Ahad ke, Isnin ke, Selasa, Rabu. Hari apa? Tunku Abdul Rahman duduk di datar di Padang Merbuk ke Padang Merdeka. Dia kata merdeka. Hari apa hari itu? Kita tahu 31 Ogos 1957. Hari itu hari Ahad ke, hari Isnin ke, hari Selasa ke, hari Rabu ke? Macam mana kita nak tahu? Boleh tak kita tahu? Boleh. Sekarang ni ada je teknologi. Kita tarik je 1957, keluarlah hari apa. Kiraan dia boleh kira melalui takwim. Begitu juga kita boleh kira takwim hijri. Kalau kita hari ni kita lahir tahun kita ambil lah tarikh 31 Ogos 1957 tu bersamaan berapa kalender hijri. Kita boleh tahu. Ada kiraan takwim dia. Baik, ringkas cerita. Syekh Safiyur Rahman dia ambil satu kajian seorang ulama, dia buat kajian mengikut ilmu falak. Ilmu kiraan ni dia kembali kepada tahun gajah tu. Tahun berapa Hijrah, tahun Masihi, saya pun berapa ikut Masihi kelahiran Nabi, lupa dah itu. 681 Masihi. Kira pada tahun 681 Masihi, convert kepada bulan Rabiul Awal, maka dia dapati hari Isnin, ada 4 kali hari Isnin pada bulan Rabiul Awal tahun tersebut. Dan keempat-empat Isnin itu tak ada yang kena dengan 12 Rabiul Awal. Isnin pertama pada tahun 681 tu Masihi, bulan Rabiul Awal dia, Isnin pertama ialah 9 Rabiul Awal. Isnin kedua 16 Rabiul Awal. Isnin ketiga campur lagi 23 Rabiul Awal. Kemudian Isnin satu lagi 29 Rabiul Awal. Ataupun sebelum ada 29 awal 2 9 lepas 9 campur 7 apa? 16. Lepas tu 23. Jadi maknanya apa? Hari Isnin bulan Rabiul Awal tak ada 12 hari bulan. Jadi sebab tu Syekh Safiyur Rahman kata, menurut satu lagi pendapat, lahir pada 9 Rabiul Awal mengikut kiraan takwim. Ala kullin, kenapa berlaku khilaf macam ni? Sebab para zaman dahulu mereka tak kenal kelahiran Nabi sebagai tarikh yang perlu diingati. Kalau tidak, mesti zaman sahabat dulu mereka dah ingat dah tarikh ni. Sebab Nabi sendiri tak ingat, tak nyatakan kepada sahabat, dan sahabat pun tak ambil benda tu sebagai sesuatu penting. Cuma yang Nabi bagi tahu kepada sahabat, hari Isnin adalah hari dia lahir, sebagai tanda syukur kepada Allah, maka Nabi pun berpuasa pada hari Isnin. Tapi tak apalah kita kata masyhur 12 Rabiul Awal, pada kalangan masyarakat ada masyhur,
biarlah. Tapi kita kena tahu bahawa walaupun 12 Rabiul Awal masyhur sebagai tarikh lahir Nabi, tapi sebenarnya dia bukan tarikh yang sepakat. Dan hari yang sepakat hari Isnin Rabiul Awal. Baik, itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua, hari 12 Rabiul Awal ialah hari Jumaat. 12 Rabiul Awal hari Jumaat. Hari Jumaat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Apa berlaku? Tahun 1 Hijrah berlaku apa? Berlaku peristiwa hijrah. Nah, hari ini 13 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Apa peristiwa berlaku? Berlaku peristiwa hijrah di mana Nabi sampai di Madinah, kota Madinah hari ini, iaitu Masjid Nabi itu. Nabi sampai di tapak Masjid Nabawi ialah pada 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Itu kejadian nombor 2. Dan hari tersebut adalah hari yang paling gembira kepada para sahabat di Madinah. Kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang lebih gembira kepada penduduk Madinah melainkan pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Al-Kisahnya cerita peristiwa hijrah ni berlaku, Nabi suruh sahabat hijrah lepas daripada balik haji. Maka bulan Muharram sahabat-sahabat dah hijrah. Nabi tak hijrah lagi. Masuk bulan Safar, Nabi tak hijrah lagi. Sehinggalah penghujung bulan Safar, pada 27 Safar tahun 13 kenabian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bersembunyi dulu dalam Gua Thur selama 3 hari. 27, 28, 29 Safar. 3 hari duduk dalam Gua Thur. Pada tanggal 1 Rabiul Awal, maka Nabi keluar daripada Gua Thur, turun bukit, mula berjalan ke Madinah. Ambil masa berapa hari? 8 hari. 1 hari bulan, tiba 8 hari bulan. Tolak, lebih kurang 9 hari lah. Sampai 8 hari bulan 8 Rabiul Awal, Nabi sampai di Quba. Quba dulu. Quba ni baru pintu masuk Madinah. Orang seronok dah. Sampailah buat masjid Quba, duduk situ. 8 hari bulan bersamaan hari Isnin. 8, 9, 10, 11. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Pada pagi Jumaat 12 Rabiul Awal, Nabi pun keluar daripada Quba. Zuhur hari itu hari Jumaat, maka Nabi singgah di satu tempat, Nabi semayang Jumaat dengan sahabat. Hari ini kalau pergi ziarah Madinah, ada satu masjid nama dia Masjidil Jumu'ah. Kenapa dinamakan Masjid Jumu'ah? Sebab di situlah Jumaat pertama Nabi salat dengan sahabat. Bukan di Masjid Quba, bukan di Masjid Nabawi. Sebab masa tu dalam perjalanan Nabi daripada Quba nak pergi ke tapak Masjid Nabawi pada hari Jumaat. Nabi salat Jumaat situ. Lepas salat Jumaat, Nabi teruskan perjalanan sampailah di tengah-tengah kota Madinah, tapak Masjid Nabawi. Hari ini Nabi sampai pada 12 Rabiul Awal, hari Jumaat tahun 1 Hijrah. Kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang paling gembira bagi penduduk Madinah lebih daripada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Ini sepakat di kalangan ulama sirah. Dan peristiwa ketiga yang sepakat juga di kalangan ulama, sepakat, tak ada khilaf. Hak kelahiran tadi ada khilaf. Hak ni saat yang ketiga ni sepakat, tak ada khilaf. Ialah pada tanggal hari Isnin juga. Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Ingat, hak tadi 12 Rabiul Awal 1 Hijrah.
Hak ni 12 Rabiul Awal tambah lagi satu, jadi 11 Hijrah. Setelah 11 tahun sampai di Madinah, tepat tarikh Nabi sampai 12 Rabiul Awal, tepat 11 tahun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi 12 Rabiul Awal 11 Hijrah adalah tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan baginda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarikh baginda sallallahu alaihi wasallam wafat secara sepakat di kalangan para ulama. Tak ada khilaf. 12 pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke pangkuan Tuhannya yang dia kasihi, dan baginda wafat di atas ribaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada hari yang paling menyedihkan dan suram di kota Madinah lebih daripada hari wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tahu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila Umar dengar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Umar balik dengan cepat-cepat. Dan Umar kata, tak, Nabi Rasulullah tak wafat. Sebaliknya dia pergi bertemu dengan Allah seperti mana Nabi Musa bertemu dengan Allah. Dia tak wafat, dia akan kembali pula lepas daripada ni. Dia tak boleh terima Nabi tu wafat. Sehinggalah datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni walaupun watak dia lemah lembut, tapi Umar yang orang panggil tegas orangnya tu pun tunduk dan hormat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bila datang Abu Bakar As-Siddiq, semua orang tunduk nak dengar Abu Bakar kata apa. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu dia bacakan satu ayat Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum." Sehingga akhir ayat. Maka Abu Bakar baca ayat yang bermaksud, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang sebelumnya telah datang rasul-rasul yang lain. Afa immata, atau apakah apabila dia mati, au qutila, ataupun dia terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu nak kembali ke belakang kamu seperti sebelum dia datang. Jadi berdasarkan ayat itu, para sahabat pun tahu Allah mengisbatkan bagi Nabi ni kematian. Maka seperti mana Nabi-Nabi dahulu mati, maka baginda pun akan mati. Lalu dengan itu, dengan ayat itu, Abu Bakar mengesahkan, mengiyakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Maka Umar radhiyallahu anhu pada saat itu jatuh terduduk kerana terlalu sedih. Sehingga kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada hari yang lebih menyedihkan yang ada di Madinah lebih daripada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara lahir dengan wafat, yang mana lebih besar ingatannya kepada kita? Lahir dan wafat, antara keduanya mana lebih besar? Kerana Allah mentakdirkan baginda lahir pada bulan Rabiul Awal, baginda hijrah bulan Rabiul Awal, baginda wafat Rabiul Awal. Tiga-tiga ni emosi kita pun bercampur. Ada orang melebihkan kelahiran sehingga bergembira dengan kegembiraan yang seakan-akan itu adalah pesta keraihan bagi mereka. Tapi dalam masa yang sama kita juga bergembira dengan peristiwa hijrah Nabi. Tapi bila perhati kepada satu lagi peristiwa, apakah kita nak berpesta sehingga bagaimana sebahagian orang berpesta
Sedang pada hari tersebut adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama salafus salih, mereka ni apabila mengenang peristiwa ini, yang paling utama ialah kita ambil wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Nabi kepada kita? Hari baginda wafat, apa wasiat Nabi? Nombor satu yang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ialah as-salah, as-salah. Hari Nabi nak wafat, Nabi wasiatkan dengan salat. Maka siapa yang kenang kelahiran Nabi, siapa yang kenang peristiwa hijrah Nabi, dan siapa yang kenang peristiwa wafatnya Nabi, dan dia tahu wasiat Nabi, wasiat lebih utama dengan lahir. Nabi lahir tak bawa apa-apa lagi. Betul, Nabi sudah terpilih oleh Allah sejak daripada sebelum baginda lahir. Tapi Nabi dilantik menjadi Rasul sejak pada umurnya 40 tahun. 40 tahun baru Nabi bawa risalah. Baru risalah tu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi wafat, risalah itu sempurna. Sebab itu antara kematian dengan kelahiran, yang utama bagi umat ialah kematian baginda, kerana padanya ada wasiat untuk kita. Kita bergembira dengan kelahiran baginda, tapi dalam masa yang sama jangan lupa kepada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Nabi? Pertama, hak paling akhir sekali, hari akhir Nabi wafat, hari Isnin tu, pagi tu, Aisyah kata, Nabi kata, dan waktu tu atas riba Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata as-salah, as-salah, salat, salat. Wa ma malakat aymanukum, yang kedua, hamba-hamba kamu. Jaga elok-elok salat kamu, jaga elok-elok hamba kamu. Nabi pesan. Pasal pada dua perkara ni ramai orang akan ambil sambil lewat. As-salah, di mana umat Islam dengan salat? Kalau betul dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Dan yang kedua. Yang ketiga, beberapa hari sebelum daripada tu, Nabi sakit ni nak wafat 2 minggu. Nabi sakit nak wafat 2 minggu. Balik daripada perkuburan Baqi' di hujung bulan Safar, Nabi sakit kepala. Nabi sakit kepala, Nabi balik rumah dia. Dan Nabi pun ikat kepala Nabi dengan kain, ketatkan ikatan dia supaya ringan sakit kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesakitan tu tak hilang. Dalam sakit tu Nabi masih lagi bergilir rumah dia. Masa tu Nabi ada 9 orang isteri. Nabi gilir. Seminggu yang last, sakit Nabi makin teruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin dengan semua isteri-isteri dia untuk tidak lagi dia gilirkan. Sebab Nabi dah tak larat. Akhir sekali Nabi minta untuk kekal di satu rumah sahaja dalam keadaan dia sakit, iaitulah di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka di situlah baginda duduk, dan di situlah para sahabat duduk ziarah Nabi. Kebetulan pula rumah Aisyah adalah yang paling hampir dengan masjid. Rumah Aisyah tu betul-betul dinding masjid adalah dinding rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi nak duduk paling dekat dengan masjid dan duduk di satu tempat, tidak lagi menggilirkan rumah. Tak perlu pergi pindah-pindah rumah. Pindah-pindah hujrah, dia panggil hujrah Aisyah. Hujrah isteri-isteri ni dekat-dekat belakang, cuma Aisyah ni paling dekat raudah. Seminggu terakhir itulah Nabi makin kuat, makin teruk sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beberapa kali peristiwa kita tahu Nabi pengsan. Nabi pengsan. Sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam pengsan tu, Nabi pengsan, nak bangun solat Nabi pengsan. Sahabat letak air, Nabi sedar, Nabi tanya, "Asallan nas?" Orang dah solat ke belum? Sahabat kata, "Rasulullah belum lagi, dia orang tunggu Rasulullah." Rasulullah pun ikhtiar gagahkan diri nak bangun, pengsan lagi.
Sahabat pun letak air, kemudian bangun. Nabi tanya lagi, orang dah solat ke belum? Sahabat kata belum Rasulullah. Dia tunggu. Nabi nak bangun, pengsan lagi kali ketiga. Beberapa waktu, tempoh waktu yang agak lama, baru Rasulullah sedar lepas letak air. Rasulullah tanya, dah solat ke belum? Sahabat kata belum lagi. Dia orang tunggu Rasulullah. Rasulullah kata kepada sahabat, nguru Abu Bakar falyusalli bin nas, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan Abu Bakar biar dia yang jadi imam solat dengan manusia. Aisyah masa tu kata Rasulullah tak boleh. Abu Bakar ni kalau dia jadi imam, dia ni orang lembut, suka menangis dalam baca Quran. Nabi kata tak apa, suruh Abu Bakar juga jadi imam. Maka bermula hari tu Abu Bakar jadi imam. Ada satu ketika Nabi rasa kuat sikit, Nabi pun dipapah oleh dua orang pergi solat. Masa tu Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba Nabi datang. Nabi datang solat, duduk di sebelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar pun nak turun belakang, Nabi tahan duduk situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, sahabat Abu Bakar pun mengeraskan suaranya supaya orang lain ikut. Dan itulah kali terakhir Nabi salat bersama para sahabat. Lepas pada tu Nabi masuk dalam rumah dia, Nabi tak larang. Dan pada pagi hari terakhir atau beberapa dalam hari itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan satu. Nabi kata jangan jadi seperti Yahudi dan Nasrani. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, yakni tempat ibadat. Lalu Nabi pesan macam tu. Makna bahasa kita mudah kata, jangan jadi seperti Yahudi dan Nasrani. Dan jangan jadikan kubur Nabi ini sebagai tempat ibadat. Kerana Nabi kata la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Lepas tu Nabi lepas daripada tu, pada hari terakhir waktu salat subuh 12 Rabiul Awal, Abu Bakar jadi imam. Nabi buka panggil tabir daripada tingkat rumah dia. Hampir-hampir sahabat-sahabat batal salat kerana gembiranya mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dari tingkat rumah Nabi. Padahal itulah hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu duha Nabi baring dekat ribaan Aisyah radhiyallahu anha. Masa tu datang Abdurrahman bin Abi Bakar, abang dia mari ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun masuk rumah Nabi, dia bersiwak. Pada masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tengok siwak dekat tangan Abu Bakar. Nabi tengok je. Aisyah radhiyallahu anha ni bila dia tengok, dia kata, Rasulullah nak siwak. Rasulullah anggup. Aisyah pun ambillah siwak Nabi, gigit dengan gigi dia. Aisyah bersihkan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah kata, aku paling bahagia kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Air liur aku ada dalam mulut Nabi. Aisyah bersihkan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk atas riba dia bersihkan, rapikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu duha Nabi mula. Nabi ni ada sakarat. Dia panggil sakarat, sakit. Dekat tepi Nabi ada bekas berisi air. Waktu sakit nak mati tu, Rasulullah ambil air, Rasulullah ambil letak, sapu kat wajah dia. Aisyah pun nak baca ayat Quran, tiup dekat tangan Nabi, gosok tubuh Nabi. Sampai Nabi kata, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat,
La ilaha illallah, sakitnya. Sesungguhnya bagi kematian tu adanya sakit. Sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk atas ribu Aisyah dalam kesakitan, ambil air sapu, ambil air sapu. Aisyah baca, Aisyah gosok, Aisyah baca, Aisyah gosok. Sehingga pada saat waktu duha tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok atas. Nabi tengok atas, Nabi angkat tangan dan Nabi kata, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, Engkaulah kekasih yang tertinggi. Ar-rafiqul a'la, kekasih yang tertinggi. Sehingga akhirnya tangan Nabi pun jatuh. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah kita sayang, kita cinta. Tapi yang paling utama bagi kita adalah risalah Allah. Risalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa untuk kita. Allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan benda ghaib yang Nabi bawa. Inilah sifat muttaqin yang sebenar. Bukan sekadar orang yang bergembira dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka adalah orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makin jauh kita dengan Nabi, Nabi makin sayang kepada orang yang beriman dengan ghaib. Orang yang tak jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, beriman dengan risalah Nabi, lagi Nabi sayang. Sehingga dalam satu riwayat hadis, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dari Abi Ubaidah Al-Jarrah, kata dia apa? Satu hari kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan tengah hari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah indahnya kehidupan para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan tengah hari dengan Nabi. Waktu duk makan tengah hari dengan Nabi, seorang sahabat nama dia Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, hal ahadun khairum minna? Rasulullah, ada tak orang lain yang lebih baik daripada sahabat, lebih baik daripada kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Dia kata, aslamna ma'aka wa jahadna ma'ak. Sebab sahabat ni kami Islam dengan kamu dan kami berjihad dengan kamu. Tapi ada tak orang yang lebih baik daripada kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, ada. Qaumun min ba'dikum, satu kaum yang datang selepas daripada kamu. Yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka itu beriman dengan aku padahal mereka tak nampak pun aku. Mereka beriman dengan Nabi padahal mereka tak jumpa Nabi. Yang kita dengar hanya akhlak Nabi, indahnya perwatakan Nabi. Yang kita dapat wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, siapa-siapa yang benar mencintai Nabi, ambillah syariat Nabi seperti mana Nabi bawa kepada kita. Seperti mana yang Nabi sampaikan kepada kita, itulah bukti cinta kita yang sebenar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sendiri kata, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu betul cinta kepada Allah, maka ikutlah Nabi, ikutlah aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti tanda cinta yang sebenar. Kalau kita sayang kepada Nabi, berimanlah kepada dia, beramallah dengan sunnahnya. Apa yang Nabi buat kita buat, apa yang Nabi tinggal kita tinggal. Kerana keimanan dan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ambil wasiat-wasiat Nabi yang Nabi dah pesan kepada kita. Pesanan-pesanan Nabi kepada kita. Jangan kita berpesta dengan pesta-pesta yang kita rasa seronok, tapi tidak pernah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kecintaan ini adalah keimanan, bukan kecintaan seperti mana kita cinta insan lain. Cinta Nabi ini bukan cinta yang biasa, dia adalah cinta yang bersifat ibadah. Lalu hiasilah cinta itu dengan ibadah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang tanya tentang hari kelahiran Nabi, Isnin, puasa.
Kalau betul nak kenang Nabi ni lahir pada hari Isnin, maka berpuasalah pada hari Isnin. Hari ini. Ini yang Nabi SAW ajar kita. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keimanan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para sahabat telah mendahului kita. Tapi apa yang Nabi tinggalkan kepada kita masih lagi ada. Syariat Nabi masih ada. Quran yang Nabi tinggal masih lagi ada. Hadis yang Nabi tinggal masih lagi ada. Sebab tu kata dia para ulama salaf, tidak ada kemuliaan yang lebih besar bagi umat melainkan dia simpan apa yang ada di dalam dada Nabi, dia simpan apa yang ada di dalam dada Nabi ke dalam dada dia. Apa dia? Quran. Cukuplah kemuliaan bagi seorang umat bila dia simpan dalam dada dia apa yang Allah Ta'ala simpan dalam dada Nabi. Quran. Tuan-tuan, kalau nak mulia, hafal Quran. Walaupun kita tak hafal semua, kita hafal sikit-sikit. Kita boleh hafal surah Yasin, kita boleh hafal surah Al-Mulk, kita boleh hafal. Sekurang-kurangnya apa yang ada dalam dada Nabi itu ada dalam dada kita. Cukuplah kemuliaan pada ahli Quran apabila ada dalam dada dia apa yang ada dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bacalah Quran, dekatkan diri dengan tafsir, sebab inilah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang baca Quran, orang yang baca tafsir, orang yang hidup dengan sunnah, dia hidup dalam cinta Nabi setiap hari dalam hidup dia, bukan setahun sekali. Setiap hari, setiap minit, setiap saat dia berada dalam cinta Rasul. Kerana dalam dada dia terisi apa yang ada dalam dada Rasul. Dan dia hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahawa Rabiul Awal ni besar, betul besar. Tapi jangan kita ambil satu saja. Sebaliknya ambillah ke semua peristiwa yang berkait dengan Nabi yang besar ni dalam Rabiul Awal, dan kisah kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih penting untuk kita kenal, kerana bersamanya ada wasiat-wasiat yang penting, dan bersamanya juga sempurnanya syariat Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, panjang sikit hari ini kan cuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Allah menjadikan kita hamba Allah yang taat, umat Nabi yang setia, umat Nabi yang beramal dengan sunnahnya, yang senantiasa bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyaklah selawat pada hari-hari di saat kita kenang dan kita ingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada selawat yang lebih mudah melainkan setiap kali kita sebut nama Nabi, kita iringkan di belakangnya dengan kata sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.